Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, saya akan sambung semula bahagian kedua bagi siri Organizational Design and Structure ataupun reka bentuk organisasi dan struktur organisasi. Sebelum ni kita dah lihat terdapat beberapa kaedah untuk menyusun satu organisasi yang kita sebut sebagai Flat Organization Structure dan juga Tall Organization Structure, itu secara menegak. Dan kali ini saya akan membincangkan beberapa bentuk penyusunan organisasi yang common yang ada di luar sana di dalam industri. Yang pertamanya adalah simple structure, yang kedua by function, yang ketiga by product or activity, yang keempat by area, dan yang terakhir sekali adalah by customer needs. Jadi bagi simple structure ni dia agak mudah saja sebenarnya. Dan juga kalau kita lihat di sini dia an organizational form in which owner or manager make most of the decision and control over the activities. Jadi situasi ini sebenarnya kalau nak digambarkan dalam satu struktur adalah seorang ketua ataupun manager ataupun bos dalam suatu organisasi, dan bawah dia terus ada dia punya employee, dia punya pekerja. Tak ada pengkhususan lah di sini. Dia cuma ada beberapa, ada employee 1, employee 2, employee 3, employee 4 and so on. Okey, jadi itu adalah bagi simple structure. Jadi kita akan tengok one by function, by product, by area dan customer needs. Okey, bagi functional structure ataupun struktur berdasarkan fungsi, terdapat beberapa kelebihan dan juga kekurangannya lah. Jadi setiap struktur tu dia ada kelebihan dan kekurangannya yang tersendiri. Okey, jadi by function ni sebenarnya kalau describe dekat situ is a common department such as human resource, accounting and purchasing are organized by separating each of these areas and managing them independently of the others. Maksudnya berdasarkan fungsi. Maksudnya dalam suatu organisasi itu mungkin ada beberapa fungsi yang berbeza. Contohnya bahagian perakaunan ada fungsinya yang tersendiri, bahagian pemasaran mempunyai fungsi yang tersendiri, bahagian pengurusan mungkin mempunyai fungsi yang tersendiri. Okey. Jadi antara kelebihan fungsi yang disusun, struktur organisasi yang disusun secara menggunakan fungsi ini adalah terdapat specialization dalam setiap department yang menjadikan, jadi contoh orang yang jaga account dia dah tak akan fikir benda lain, dan dia very specialist pada pengurusan keuangan. Orang yang membuat pemasaran contohnya, dia dah tak perlu menguasai kemahiran-kemahiran yang lain dan dia boleh fokus kepada pemasaran. Jadi ini adalah fungsi secara khusus yang menyebabkan seorang itu semakin pakar dalam urusan-urusan kerja dia. Dan juga dikata accountability, someone is responsible for the section. Jadi ini adalah satu apabila diletakkan fungsi struktur secara berfungsi ini, jadi seorang dia akan accountable ke atas tugasan dia. Dan juga dia akan lebih jelas tentang peranan yang perlu dia mainkan dalam sesuatu organisasi. Di samping kelebihan ini tadi, ada juga disadvantage dia. Antara lain adalah it close the communication that could lead to lack of focus. Maksudnya terlampau fokus kepada pemasaran sampai dia tak tahu company ni ada duit ke tak ada duit ke dan sebagainya. Dia close, dia akan mengurangkan, dia akan meningkatkan jurang komunikasi antara department. Dan juga department increase the possibilities that the department resist for changes. Jadi dia dah biasa dengan kebiasaan tugasan dia dan dia tak boleh nak berubah lagi sebabnya dia dah biasa dan dia dah pakar, so called pakar dalam dia punya fungsi tadi. Dan juga dikatakan kat sini coordination may take too long. Jadi nak mensinergikan antara department yang berbeza ini mungkin akan makan masa. Dan juga disebut juga gap between top and bottom. Maksudnya adalah bila dia ada pelbagai fungsi, sama lah sebenarnya kesnya sama juga, dia berkaitan dengan koordinasi dan sebagainya. Jadi apabila sesuatu fungsi itu diletakkan di situ, jadi dia akan meningkatkan jurang antara top management dan juga subordinate dia punya bottom punya of the organisation. Ini adalah contoh
organisasi yang disusun berdasarkan fungsi lah. Kita boleh lihat di situ ada Executive Vice President Finance and Administration, ada President untuk Stores, and then President Marketing, ada Vice President for Real Estate, ada Senior Vice President for Merchandising, Senior Vice President for Logistics, Senior Vice President for Human Resource, dan di bawah setiap Senior Vice President ini ada dia punya sub-sub lagi, Vice President Distribution lah, Transportation dan sebagainya. Ini adalah salah satu contoh lah dalam satu organisasi. Okey, yang seterusnya adalah struktur berdasarkan product structure organisation. Okey, jadi apa yang didescribekan dia kata customers are served by self-contained division that handle a specific type of product or service. Maknanya organisasi seperti ini dia entertain dia punya customer berdasarkan production dia lah, jenis-jenis production dia. Contohnya kalau contoh sebuah company menghasilkan penjagaan kesihatan contohnya, mungkin ada produk satu untuk penjagaan kulit wajah, dia punya struktur satu adalah department untuk penjagaan kulit wajah, ada satu lagi struktur dia dipecahkan kepada department penjagaan rambut contohnya, ada lagi department penjagaan berat badan contohnya, produk-produk untuk berat badan contohnya lah. Dan juga kalau kita lihat by product ni, selalunya structure by product ni dia melibatkan company yang besar dan dia punya production dia pun ada pelbagai jenis barang, pelbagai pembuatan. Ini boleh dilihatlah contohnya dalam company seperti Nestle, yang mempunyai pelbagai produk dan pelbagai division dalam menguruskan setiap segmen produk yang dihasilkan. Okey, terdapat beberapa kelebihan dan juga kekurangan product structure ini. Yang pertama disebutkan dekat sini adalah berkaitan dengan kelebihan dia lah. Clear focus on market segment helps meet customers needs. Positive competition between division. Jadi positive competition ni maksudnya antara department tu dia tak adalah persaingan yang sengit. Jadi kalau dia fokus on produk tenusu contohnya, dia tak compete dengan produk kopi dan sebagainya. Advantage yang lain, better control as each division can act as a separate profit center. Maksudnya setiap produk yang dihasilkan tu dia boleh serve secara individu, as a profit center yang berbeza-beza. Jadi dia boleh mengawal lah dia punya department tersebut untuk pengeluaran barang tersebut sahaja. Dan juga disadvantage disebutkan duplication of function, example different sales force for each division, negative effect of competition. Okay, apa yang dimaksudkan dengan duplication of function ni? Duplication of functions. Contohlah kalau dia ada dia bagi contoh kat situ, contohnya ada sales department. Jadi setiap produk tu dia kena ada pula pelbagai sales department kan untuk produk tersebut. Mungkin akan wujud beberapa fungsi yang bertindan, yang sedangkan fungsi tersebut boleh dijalankan oleh satu department sahaja. Disebabkan dia berdasarkan produk yang berbeza, mungkin akan berlaku pertindihan macam-macam lah, mungkin dari segi pengurusan keuangan dan sebagainya. Dan juga yang terakhir disebutkan disadvantage kat situ, lack of central control over each separate division. Jadi bila dibuka pengurusan tu kepada pelbagai division based on product dan dia ada independent control over dia punya produk, maka akan terdapat kita panggil apa, kekurangan lah untuk mengawal suatu organisasi secara sentral ataupun berpusat. Okey, itu adalah product structure punya organisasi. Jadi ini adalah contoh lah seperti yang telah saya terangkan tadi. Dia ada board of directors and then dia ada pelbagai produk. Contohnya company ini menghasilkan sabun untuk rambut, shampoo untuk kaki, untuk makeup, untuk minyak wangi dan sebagainya, dipecahkan kepada beberapa department. Dan kalau kita lihat kat sini apa yang dikatakan sebagai pertindihan tadi, contohnya marketing for hair product, kerana ada marketing for makeup product dan setiap satunya ada marketing untuk individual punya produk. Jadi itu yang dikatakan sebagai pertindihan, kekurangan dia, sedangkan ianya boleh dilaksanakan oleh satu department sahaja. Okey, seterusnya adalah struktur
berdasarkan kawasan ataupun struktur organisasi berdasarkan kawasan. Area structure dia tulis kat situ. Dikatakan each regional or country or area with customer with different needs is served by a local self-contained division producing products that best meet those needs. Jadi dikatakan setiap namanya pun by kawasan kan, berdasarkan kawasan ataupun area. Jadi contoh dekat sebelah kanan bawah tu kita boleh lihat ada president and then vice president of US operations and then vice president of European operations. Jadi dekat US ada dia punya vice president dia sendiri, di Europe ada dia punya vice president. Itu berdasarkan geografi lah. Kawasan tu berdasarkan geografi contohnya. Ataupun mungkin dalam company yang lebih kecil mungkin berdasarkan ini contoh kedai burger. Buka satu kedai burger contohnya, satu jaga di kawasan Bandar Baru Uda, satu jaga di kawasan Bandar Dato' On contohnya kan. Tapi di bawah tu mungkin akan ada lagi lah pecahan-pecahan organisasi dalam bentuk yang lain. Contohnya yang ada di sini adalah by function. Mulanya diagihkan secara by geography ataupun by area, and then dipecahkan pula kepada fungsi, atau mungkin setengahnya akan dipecah pula by product. Ada juga kelebihan dan kekurangan bagi struktur organisasi seperti ini. Contohnya kelebihan yang ada adalah it serve the local needs better lah. Jadi kadang-kadang dipecahkan berdasarkan kawasan sebab orang yang berada di kawasan itu lebih memahami konteks ataupun kehendak pasaran tempatan. Dan juga kita lihat juga dia kata more effective communication between firm and local customers. Jadi kalau company itu contoh berada di US, pasarannya dah di US atau di Afrika contohnya, jadi orang di sana ataupun apabila kita setting dia punya organisasi berdasarkan kawasan, orang di sana lebih memahami kehendak pasaran tempatan ataupun kehendak tempatan. Dan ada juga kekurangannya di sini, jadikan conflict between local and central management. Apabila kita meletakkan berdasarkan kawasan ini, mungkin ada setengah keputusan yang ditetapkan oleh central management ataupun pusat tidak boleh diterima oleh mereka yang berada di kawasan. Dan juga dikatakan itu duplication of resource and function. Maksudnya mungkin akan berlaku pertindihan sama seperti by product ni lah. Mungkin akan berlaku pertindihan lah. Macam by product tadi, dia akan ada beberapa post yang sama. Begitu juga dengan apabila kita bahagikan kepada beberapa kawasan, maka area structure organisation ni pun dia akan mengalami situasi yang lebih kurang sama. Seterusnya adalah organisasi yang disusun berdasarkan customer structure. Customer structure organisation. Jadi ini dia punya sudut tumpu dia adalah kepada dia punya pelanggan. Kepada dia punya pelanggan. Jadi dia describe kat situ to ensure specific customer expectation are met by customized service approach. Jadi selalu ni banyak berdasarkan servis lah, industri ataupun organisasi ataupun syarikat yang menawarkan servis kepada customer yang berbeza ataupun pelanggan yang berbeza. Jadi contoh yang diberikan kat sini adalah contohnya di hospital yang lebih jelas adalah seperti di hospital kita ada pelbagai jenis pesakit, dan setiap pesakit ini dia merupakan customer kepada hospital tersebut kan, dan dia datang dengan pelbagai ragam pelbagai penyakit dan sebagainya. Jadi ada department bagi ortopedik contohnya, ONG contohnya, itu adalah berdasarkan customer structure. Dan juga contoh yang diberi kat sini adalah ada hospital president, and then di bawah dia ada medical staff vice president. Jadi vice president untuk vice president ni dia menjaga medical staff sahaja. Kemudian ada vice president yang jaga outpatient sahaja, ada vice president yang jaga employees sahaja, ada vice president yang jaga inpatient sahaja. Jadi itu adalah berdasarkan customer structure. Okey, struktur bagi organisasi yang terakhir ini adalah kita panggil sebagai struktur matrix atau matrix structure of an organisation. Jadi ini adalah satu struktur yang berbeza dengan struktur organisasi tradisional yang biasa. Dia bukanlah satu bentuk yang biasa lah, maksudnya dia bukanlah dalam bentuk penurunan kuasa daripada satu sumber sahaja. Jadi tujuan kewujudan matrix structure seperti ini selalunya dia akan memberi benefit ataupun memberi kelebihan yang besar bagi satu organisasi yang lebih besar.
Jadi organisasi besar untuk dia bergerak ke hadapan, kalau dia mempunyai traditional structure, susah untuk dia mengagihkan kerja dan juga menjalankan fungsinya dalam satu organisasi. Dan kalau kita lihat di sini, dia kata kat situ, employees are permanently attached to one department but also simultaneously have an ongoing assignment in which they report to project or customer or product. Maksudnya dia ada kemungkinan dalam satu-satu masa dia akan ada dua kita panggil bos lah, dia ada dua bos ataupun dua manager ataupun dua kepala yang akan memberi arahan kepada individu ataupun department tersebut untuk menjalankan tugas. Ditulis kat situ juga, dia kata can cause uncertainty and lead to intense power struggles, complicated and a longer decisions. Jadi dalam setengah situasi dalam matrix structure ni, mungkin ada setengah tugasan tu pekerja terpaksa abaikan disebabkan terlampau banyak tugasan-tugasan yang perlu diselesaikan. Mungkin dia menghala pula kepada meninggalkan tugasan yang sedia ada atau mengutamakan tugasan-tugasan yang tertentu yang perlu diselesaikan. Apabila terdapat pertindihan tugaslah selalunya ataupun pertindihan masa dalam melaksanakan tugas. Simultaneously groups people and resources by function and product. Simultaneous group, jadi ni dah disebutkan tadi lah, dia akan kadang-kadang bergerak sekali. Complex network of superior subordinate reporting relationship. Ini dia kata akan mewujud komplikasi menyebabkan subordinate ni dia nak report dia punya tugasan tu kepada banyak kepala. Jadi lebih susah. Sebenarnya benda ni biasa berlaku dalam organisasi. Bila kita wujudkan satu organisasi, contohnya di universiti ke ataupun di sekolah ke atau dalam company yang besar-besar, banyak kan diwujudkan task force, diwujudkan ahli jawatan kuasa dan sebagainya. Dalam ahli jawatan kuasa ada ketua, tapi ada lagi ketua-ketua yang di atas tu lagi yang kita perlu patuhi untuk menjalankan tugasan-tugasan yang berbeza kadang-kadang dalam satu masa yang sama. Tapi disebutlah kat sini ada kelebihan-kelebihan yang lain juga, flexible, and then each employee has two bosses. Ini bukan kelebihan lah, kadang-kadang menjadi kelebihan, kadang-kadang menjadi kesukaran pula kepada orang yang menjalankan tugas. Facilities are used of special personnel equipment. Ini tak ada disebutkan secara detail lah sebenarnya. Dan juga dia kata provide professional with a broader range of responsibility. Okey, maksudnya dalam satu struktur organisasi matrix seperti ini, selalunya kita perlu lebih versatile. Maksud versatile ni adalah perlu melaksanakan pelbagai benda lah, versatile dan multitasking. Jadi itu adalah peranan orang yang berada di bawah satu organisasi matrix seperti ini. Jadi demikianlah tadi beberapa struktur organisasi yang telah kita perkenalkan dalam siri kali ini. Dan seperti yang kita maklum, apa pun organisasi yang kita wujudkan dalam suatu institusi ataupun tempat kerja, ada cabaran-cabaran dia yang tersendirilah. Tadi kita tengok dia punya advantage, disadvantage dan sebagainya. Dan selalunya jarang dalam satu organisasi dia ada satu jenis struktur saja. Selalunya cabarannya adalah untuk menggabungkan beberapa struktur lah dalam suatu organisasi, terutamanya bagi organisasi ataupun industri yang besar-besar. Dia akan ada cabaran untuk mengharmonikan struktur-struktur yang telah diwujudkan. Dan juga dinyatakan di sini juga changing an existing organisation to meet external or internal changes in condition. Contohnya perubahan-perubahan dalam satu organisasi ataupun satu company contohnya juga akan menyebabkan, sebagai contoh apabila berlaku ledakan revolusi industri 4.0 contohnya, berlaku automasi dalam production. Automasi itu revolusi industri 3.0 berlaku IoT, Internet of Things, and then berlaku kita panggil Artificial Intelligence, AI dalam production, maka tenaga manusia semakin kurang digunakan dan perlu dihalakan kepada perkara-perkara yang lain. Dan ini juga merupakan satu cabaran yang besar dalam sesuatu organisasi. Mungkin setengah department terpaksa dilupuskan ataupun dijumutkan disebabkan ianya telah digantikan oleh teknologi. Jadi perubahan-perubahan seperti ini memberi cabaran kepada organisasi untuk terus relevan dan fleksibel. Dan juga seperti biasa dalam mana-mana hal sekalipun akan berlaku
cabaran konflik antara department lah, ataupun department ataupun bahagian-bahagian yang berbeza dalam satu organisasi. Ini adalah satu budaya ataupun satu yang tidak dapat dielakkan. Apabila ada idea, ada kreativiti dan ada kemahuan dalam satu organisasi untuk bekerja dan sebagainya, maka akan wujudlah konflik-konflik yang tidak akan berkesudahan, dan sudah pasti sesebahagian daripada konflik ini akan membawa manfaat kepada company dan sebaliknya. Jadi sehingga itu untuk siri kali ini, kita jumpa lagi pada siri yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.